Paparan-paparan utama yang menanti anda malam ini. Langkah tegas diambil tangani kebimbangan Fitch. ...142 orang korban terkini nahas Hercules di Indonesia. Dan 21 pekebun sayur Cameron Highlands dicekup SPRM. Perinciannya bersama saya Fatil Hidayat Ghazali dan Atikah Muhammad Naim dalam Nasional 8. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memberi jaminan kerajaan mengambil langkah tegas menangani isu yang dibangkitkan Fitch Ratings seperti kemungkinan pertambahan liability luar jangka berikutan One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Kerajaan juga katanya komited untuk meneliti lebihan akaun semasa negara yang mengecil dan nisbah kecairan luar yang berkurangan. Dalam kenyataannya, Perdana Menteri menegaskan meskipun Malaysia gembira dengan penilaian Fitch, namun kerajaan berazam untuk mengekalkan dasar kemapanan fiskal dan mempunyai asas ekonomi paling kukuh bagi mencapai cita-cita negara berpendapatan tinggi. Beliau yang juga Menteri Keuangan bertekad mencapai sasaran pengurangan defisit bajet tahunan, mengurangkan defisit bajet berbanding keluaran dalam negara kasar KDNK daripada 4.8% kepada 3.2% tahun ini. Malaysia katanya telah melaksana cukai barang dan perkhidmatan GST yang telah menstabilkan asas pendapatan kerajaan. Kedudukan bersih dalam pendapatan kerajaan itu akan digunakan bagi meningkatkan kebajikan rakyat dan prospek ekonomi. Fitch Ratings semalam mengesahkan penarafan mata wang asing jangka panjang negara pada tolak dan menyemak naik unjuran ke atas penarafan kemungkinan penerbit IDR jangka panjang kepada stabil daripada negatif. Fitch Rating mengekalkan penarafan negara setelah berpuas hati dengan komitmen kerajaan menangani isu 1MDB, konsolidasi fiskal dan imbangan akaun semasa ekspor. Jelas Ketua Setiausaha Perbandaraan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serikar Abdullah penjelasan mengenai pelan dan option rasionalisasi 1MDB jelas menunjukkan syarikat itu tidak akan membawa risiko sistematik kepada sektor kewangan. Macam katalah hutang 1MDB 42 bilion tak terbayar apa semua. Jadi mungkin dia fikir 42 bilion ada impak kepada kewangan, kerajaan terpaksa bayar balik dan sebagainya. Jadi benda-benda ni lah. Tapi sedangkan 1MD on its own, aset-aset dia boleh bayar hutang dia apa semua. Dan dia punya Edra Energy, TRX, dia punya Bandar Malaysia, dia ada Pulau Indah, dia ada air hitam, land di Penang apa semua. Tak ada kaitan. Jadi, yang government garanti apa semua dia boleh bayar. Tan Sri Dr. Irwan berkata penilaian positif itu merupakan pengiktirafan terhadap usaha berterusan kerajaan melaksana pembaharuan struktur bagi membina sebuah ekonomi yang mapan, inklusif dan berdaya saing. Ia sekaligus akan memberi kesan yang baik kepada semua sektor ekonomi. Maka cost of doing business ni akan lebih kompetitif, lebih mudah orang private sector lah nak meminjam, kos dia murah. Dari segi keyakinan pelabur asing pun akan meningkat, maka mereka akan datang melabur di negara ni, bursa akan jadi kukuh. Bila keadaan ekonomi semua kukuh, ringgit pun akan kukuh. Jadi keseluruhan manfaat akan dilimpah kepada rakyat jelata. Tambah beliau, kerajaan akan memberi penekanan untuk terus mengukuhkan asas ekonomi negara dengan meningkatkan sektor ekspor serta memberi tumpuan terhadap sektor berpotensi yang boleh dimajukan. Ia akan meningkatkan pendapatan dalam negara dan seterusnya mencapai bajet berimbang menjelang 2020. Turut berpuas hati dengan keyakinan agensi penerafan antarabangsa itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Omar. Dalam satu kenyataan, beliau berkata penarafan Fitch kini seiring S&P yang memberi penarafan A- kepada Malaysia dengan prospek stabil dan Moody's AAA iaitu prospek positif. Berita positif yang dinanti-nanti ini katanya menunjukkan pengurusan fiskal berhemat dan dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan.
Dalam pada itu, pakar ekonomi yakin status prospek kredit stabil yang diberikan Fitch Ratings memberikan kesan positif dari segi risiko pelaburan, pergerakan ringgit dan pasaran saham. Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Muhammad Afzanizam Abdullah Rashid berkata penerapan kredit A- tersebut mampu menamatkan kebimbangan pelabur terhadap keupayaan negara melunaskan hutang. Kalau kita lihat hutang kerajaan seperti apa yang kita panggil Malaysian Government Securities ataupun Security Kerajaan Malaysia, pegangan dalam instrumen ini oleh pihak para pelabur asing adalah tinggi, iaitu sekitar 47% setakat bulan Mei. Jadi kebimbangan sebelum inilah apabila terdapatnya cakap-cakap bahawa rating akan dikurangkan, berkemungkinan pegangan ini akan dilepaskan. Ini berarti terdapatnya jualan oleh para pelabur asing ini yang akan memberi kesan terhadap pasaran kewangan. Jadi bila perkara ini telah tidak berlaku dan rating outlook ini telah pun diubah daripada negatif ke positif, jadi risiko untuk para pelabur asing untuk terus menjual pegangan mereka dalam MGS ni adalah amat rendah. Afzanizam percaya pelabur kini lebih lega dan boleh meneruskan fokus untuk pelaburan jangka sederhana dan panjang di dalam negara. Pasaran saham di Bursa Malaysia ditutup kukuh hari ini dengan indeks petunjuk pasaran melonjak 21.23 mata pada 1,727.96 mata. Ringgit pula meningkat 0.97% dan ditutup pada 3.748 berbanding dolar Amerika. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara MKN menahan 21 pekebun sayur Cameron Highlands yang didapati cuba merasuah anggota penguatkuasa. Pekebun berkenaan dilaporkan melakukan aktiviti penerokan haram di kawasan berkenaan dan SPRM mendapati mereka membayar rasuah sehingga RM30,000 bagi mengelak dikenakan tindakan. Dalam satu kenyataan, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul memaklumkan, selain penerokan haram, pekebun itu juga melanggar syarat lesen pendudukan sementara, melindungi pendatang asing tanpa izin dan menyiram racun tidak berjadual. Salah seorang yang ditahan warga Bangladesh berumur 42 tahun yang turut mempunyai kepentingan RM500,000 dalam sebuah syarikat di Cameron Highlands. Kesemua yang ditahan telah dibebaskan dengan jaminan RM5,000 dan kes disiasat di bawah Seksyen 17-B Akta SPRM 2009. Polis Thailand pula berjaya menangkap 2 anggota utama rangkaian aktiviti pemerdagangan manusia di negara itu. Menurut Ketua Polis Thailand, Komavich Pratanarat, tangkapan itu merupakan kejayaan besar terhadap usaha menupaskan rangkaian pemerdagangan manusia yang telah beroperasi sejak tahun 2008. Kedua-dua lelaki berkenaan menganggotai sindiket yang menawarkan mangsa lelaki muda untuk bekerja sebagai buruh paksa di dalam bot nelayan dengan wang pendahuluan $1,000 Amerika. Menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa, hampir 17% daripada jumlah pekerja di dalam bot nelayan Thailand pernah melalui pengalaman bekerja sebagai buruh paksa. Dengan pelbagai perkembangan baru-baru ini, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha telah berjanji untuk menggunakan kuasa eksekutif bagi menangani penangkapan ikan secara haram dan penyeludupan manusia dalam industri perikanan negara. Angka korban tragedi pesawat C-130B Hercules milik Tentera Nasional Indonesia TNI yang terhempas di Medan semalam meningkat kepada 142 orang. Usaha masih mencari mangsa masih lagi diteruskan oleh lebih 500 anggota terdiri daripada pasukan tentera, polis dan agensi mencari dan menyelamat nasional Basarnas. Menurut Ketua Basarnas, Rohmali, usaha mencari di sebelah pagi tadi menemui lebih banyak mayat dan beberapa bahagian badan turut ditemui. Terima kasih pagi hari ini. Kita masih mengadakan evakuasi yang mana tadi malam kita sudah 95 korban sudah kita bawa ke rumah sakit. Dan pagi hari ini sudah ada beberapa korban yang kita temukan dan beberapa body part yang kita temukan. Dan target kita mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan. Untuk kotak hitam sudah ketemu belum? Untuk kotak hitam dan lain sebagainya, karena ini adalah pesawat militer,
Jadi posisi Badan SAR Nasional dalam hal ini membantu militer untuk mencari, dan hal itu nanti akan dideklar sendiri oleh Kadispen. Semalam, TNI mengesahkan kesemua 101 penumpang dan 12 kru pesawat itu terbunuh. Pesawat itu berlepas dari pangkalan udara Suwondo menuju ke Kepulauan Riau sebelum terhempas kira-kira 2 minit sebaik berlepas. Masalah teknikal dipercayai punca pesawat Hercules C-130 itu terhempas di Jalan Jamin Ginting di Kota Medan dan merempuh beberapa kediaman dan bangunan spa 3 tingkat. Sementara itu, menerusi satu rakaman video amatur di lokasi kejadian menunjukkan visual kenderaan dan kediaman penduduk terbakar dan musnah sepenuhnya berikutan insiden sebuah pesawat C-130B Hercules milik Tentera Nasional Indonesia TNI terhempas di Medan semalam. Orang ramai yang menyedari kejadian itu mengerumuni lokasi yang diselubungi asap hitam tebal. Ramai yang mengambil kesempatan merakam insiden berkenaan melalui telefon bimbit masing-masing. Festival Ramadan Putrajaya kembali lagi dari 18 Jun hingga 16 Julai ini bermula 12 tengah hari hingga 12 tengah malam di Kompleks Perbadanan Putrajaya Kiblat Walk dan Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin di Presin 3 Putrajaya. Antara program menarik ceramah agama setiap Sabtu dan Ahad, jualan barangan raya dan juadah berbuka, Expo Mega Raya serta acara panjut komuniti. Layari www.ppj.gov.my. Kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun Nur Zuliana Zara Zulkifli yang dipercayai didera ibu tiri sehingga mengalami kecederaan patah 13 tulang dilaporkan semakin pulih. Mangsa dijangka dibenarkan pulang sebelum Aidilfitri. Ibu kandungnya Sana Abdul Malik berkata anaknya sudah mula berjalan 2 hari selepas menjalani pembedahan usus. Menurut Sana, Yaya mengadu dan meminta makanan kegemaran setelah lebih setahun tidak bertemu ibu kandungnya itu. Biskut, aiskrim, KFC, lama dia tak makan. Tu je. Masalah ni saya tak si tanya gapo-gapo dia, tak si tanya siapa gap buat dia ke gapo nak video lupa benda ni semua. Video ni yakin kepada saya akan jaga dia selepas ni. Sementara itu, Pengarah Hospital Raja Perempuan Zainab II, Datuk Dr. Ghazali Hasni Mat Hassan berkata, kanak-kanak itu mampu minum dan akan diberi makan dalam masa terdekat. Berdasarkan pemantauan mangsa, tidak mengalami komplikasi usus dan dijangka sembuh lebih cepat. Andaian kita perut dia akan pulih dengan cepat berbanding dengan kesan-kesan kecederaan yang lain. Gara-gara bermain mercun buatan sendiri, seorang remaja di Kelantan mengalami kecederaan putus dan hancur 4 jari. Insiden berlaku selepas mangsa Muhammad Rizaimi Zamri 15 tahun bersama 4 rakannya cuba membakar mercun terbabit sebelum ia meletup secara tiba-tiba. Insiden itu merupakan kes mercun pertama di Kelantan. Menurut bapa mangsa Zamri Hasbullah 43 tahun, kejadian berlaku di perkarangan rumahnya di Kampung Kubang Palas Wakaf Baru selepas berbuka puasa. Ketika kejadian, beliau tiada di rumah dan dimaklumkan melalui ahli keluarga sebelum mangsa dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru. 4 lagi rakan mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan. Di Kuantan, polis bertindak menyerbu sebuah rumah sewa dijadikan stor. Dikesan menyimpan pelbagai jenis mercun dan bunga api bernilai RM20,000. Kediaman di Taman Warisan Kuantan, Pahang itu digempur kira-kira pukul 1 pagi tadi. Ketika diserbu pasukan pegawai dan anggota polis Merin Wilayah 3, 2 lelaki berusia dalam lingkungan 40 tahun sedang leka membungkus mercun serta bunga api dan mengira hasil keuntungan. Mercun serta bunga api berkenaan dibawa masuk dari negara jiran dan diseludup ke Pahang menggunakan orang tengah.
Dalam pada itu, dakwaan setengah pihak kononnya budaya angkat tangan seringkali dipraktikkan pengguna dalam urusan keluar masuk di pintu sempadan Malaysia-Thailand dinafikan sekeras-kerasnya. Menurut Komander Unit Pencegah Penyeludupan UPP Kedah Abdul Latif Abdul Rahman, sebagai salah satu agensi keselamatan yang ditugaskan di sempadan negara, pihaknya tegas melakukan pemeriksaan rapi. Penguatkuasaan yang berterusan sepanjang bulan Ramadan berjaya mengurangkan kes rampasan mercun dan bunga api tahun ini berbanding tahun-tahun lalu. Tahun lepas, hanya 8 kes penyeludupan mercun dengan nilai rampasan RM4,298 dicatat. Mahkamah Magistrate Bachok pula memerintahkan Nur Ayam atau Anwar Muhammad 37 tahun disambung reman selama 7 hari lagi bagi membantu siasatan berhubung penemuan senjata api jenis pistol berjenama Sig Sauer berisi 3 butir peluru. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan Magistrate Muhammad Firdaus Zainal Abidin bermula hari ini dan berakhir 8 Julai. Pistol dan peluru milik suspek dipercayai digunakan dalam beberapa siri jenayah samun, pemerasan dan rogol. Ketua kumpulan pencerai paling dikendaki polis itu ditahan dalam satu serbuan di Taman Mewah Kajang, Selangor. Nur Ayam ditahan bagi membolehkan siasatan dijalankan terhadap 23 kesalahan jenayah yang dipercayai dilakukannya di Selangor dan Kelantan. Antaranya kes tembak mati pemilik premis peralatan binaan di Bachok pada 16 Februari lalu. Sementara itu di Mahkamah Session Kota Baru, seorang pemandu bot penambang berusia 43 tahun dipenjara 2 minggu dan didenda RM10,000 kerana memberi rasuah RM100 kepada anggota polis. Hakim Adli Abdul Ghalib memerintahkan hukuman berjalan dan tarikh tertuduh Abdul Rahman Zakaria ditangkap, iaitu 27 Jun lalu. Mahkamah memerintahkan tertuduh dipenjara sebulan sekiranya gagal menjelaskan denda. Dia didakwa memberi suapan RM100 kepada anggota polis di Pengkalan Azizah Rantau Panjang 27 Jun lalu sebagai dorongan untuk melepaskan seorang warga Myanmar yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Di Mahkamah Magistrate Jawi Pulau Pinang, 2 lelaki termasuk seorang warga Indonesia dituduh mengedar dadah bulan lalu. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh. Lau Bon Siah 52 tahun dan Safrizal 34 tahun dari Indonesia. Mengikut pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Rashidah Baharum, mereka didakwa bersama-sama mengedar dadah jenis metafetamin seberat 41 kg. Ia didakwa dilakukan di pintu masuk kedua perniagaan Mei Hua Yuan Enterprise, Bukit Tambun, Nibong Tebal pada 23 Jun lalu. Jika bersalah, hukuman mati mandatori menanti kedua-duanya. Buka kuasa hari ini bagi semua premis makanan dan hotel yang mengenakan caj perkhidmatan sebanyak 10% perlu mempamerkan notis berkenaan. Ya, jika enggan berbuat demikian, tindakan akan dikenakan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah, cukai perkhidmatan 10% boleh diimplementasi oleh perhotelan dan restoran-restoran yang mempunyai hasil jualan melebihi RM500,000 sebagai sebahagian pembayaran gaji atau upah kepada pekerja. Bagaimanapun, notis mengenainya perlu dipamerkan di premis perniagaan sebagai pengetahuan pengguna selaras dengan garis panduan Majlis Perundingan Gaji Negara bagi melaksanakan kaedah pelaksanaan gaji minimum 2012 untuk membantu pekerja yang hanya tertakluk pada rundingan antara pekerja dengan majikan. Walau bagaimanapun, cas sebanyak 10% yang dikenakan oleh pihak hotel dan restoran bukanlah cukai jualan yang dikutip oleh pihak kerajaan. Ia merupakan cas yang dikutip oleh pihak hotel dan restoran berdasarkan persetujuan antara majikan dan pekerja melalui perjanjian kolektif bagi pekerja yang berkesatuan dan perjanjian perkhidmatan bagi pekerja yang tidak berkesatuan. Cas tersebut dikenali sebagai cas perkhidmatan dan ianya masih dikutip oleh pihak hotel dan restoran selepas pelaksanaan GST serta turut dikenakan GST.
Itu yang di-Ketua, cas perkhidmatan yang ditarifkan di bawah Akta Kerja 1955 adalah sebahagian daripada gaji dan upah. Penjelasan sebagai menjawab soalan asal Senator Datuk Bumsom Inong. Kementerian Komunikasi dan Multimedia menafikan laporan speedtest.net UKLA dan Google yang menyatakan kadar kelajuan capaian jalur lebar di Malaysia lebih perlahan berbanding Kemboja. Jelas Timbalan Menteri Datuk Jelani Johari ini memandangkan laporan berkenaan hanya mengambil kira jumlah sampel purata kelajuan di satu bandar dari Kemboja, Vietnam dan Thailand berbanding Malaysia yang mempunyai 50 bandar di seluruh negara dengan kadar kelajuan berbeza. Ketika menjawab soalan Senator Datuk Hamzah Mahmad Kasim, dinyatakan pada suku pertama tahun ini sahaja, kadar penembusan jalur lebar isi rumah telah mencapai sehingga 70.4%, iaitu sebanyak 5.2 juta langganan di Sabah 64.1%, manakala Sarawak 67.2% capaian. Yang melaporkan kadar kelajuan jalur lebar di Malaysia lebih perlahan berbanding dengan Kemboja, laporan ini adalah tidak tepat. Ini adalah kerana kaedah pengiraan yang dibuat oleh OKLA adalah dengan mengambil kira purata kelajuan di setiap bandar. Jumlah sampel bandar yang digunakan bagi Kemboja, Vietnam dan Thailand hanyalah satu bandar seperti Phnom Penh sahaja, dan bagi Malaysia pula melibatkan 50 buah bandar di seluruh negara dengan kadar kelajuan yang berbeza-beza. Mengikut bandar bermula daripada 4 megabit per second ke 30 megabit per second. Sebaliknya, sekiranya perbandingan secara terus dibuat dengan membandingkan sebuah bandar saja, kelajuan jalur lebar di Selangor adalah pada kadar 15 megabit per second yang melebihi kelajuan di Phnom Penh pada kadar 10 megabit per second. Diperjelaskan juga bahawa 149 menara telekomunikasi bakal dibina dan disiapkan tahun ini di Sarawak bagi program perluasan liputan selular. Bagaimanapun bagi merealisasikannya, pihak kementerian akan mengatasi kekangan beberapa isu. Malah setakat ini juga 5,802 Wi-Fi komuniti telah siap sepenuhnya dan beroperasi di seluruh negara sekaligus telah memberi manfaat kepada penduduk kawasan luar bandar. Menjelang pertemuan penting skuad Malaysia dengan India pada aksi separuh akhir Liga Hoki Dunia tengah malam ini, anak buah Tai Beng Hai hanya mempunyai satu misi, iaitu mencari slot automatik ke Olimpik 2016. Justru The Speedy Tiger harus menang perlawanan tersebut, memandangkan ia adalah peluang terakhir skuad negara untuk layak ke Tamasya Dunia itu selepas 14 tahun. Anda dapat dikekalkan fokus dan konsentrasi sebab ini. Tidak mustahil impian Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk melihat skuad negara beraksi di Olimpik menjadi nyata. Skuad yang dibawa ke Antwerp bagi menghadapi saingan separuh akhir Liga Hoki Dunia 2015 ini dibarisi pemain-pemain terbaik negara. Nama-nama seperti Muhammad Syamsul, Razi Rahim, Faizal dan Fitri Sa'ari serta penjaga gol Roslan Jamaluddin yang menggantikan Eskuma selepas dua perlawanan tidak perlu dipertikaikan lagi. Jika dilihat dari segi fizikal dan teknikal, The Speedy Tigers mampu berdiri sama tinggi dengan pasukan lain. Permulaan baik buat negara apabila menang dua perlawanan awal menewaskan China 3-2 dan 4-2 ketika mengatasi Ireland. Namun dalam kejuaraan kelas A sebegini, sedikit kesilapan kecil boleh membawa padah. Ini terjadi ketika pertemuan dengan pasukan ranking keempat dunia Belgium. Hanya kesilapan kecil menyebabkan Razi Rahim dikenakan kad kuning. Kesempatan digunakan Belgium untuk menjaringkan gol di penghujung perlawanan untuk mencatat kemenangan 2-0. Bertemu Great Britain, The Speedy Tigers terlebih dahulu di depan di minit ke-14 hasil jaringan Muhammad Syamsul. Namun taktikal bertahan tanpa ada gerakan kemas menyerang balas telah pemberangkap pasukan. Sekaligus membolehkan pasukan ranking kelima dunia itu menjaringkan gol di minit ke-31, 49 dan 50. The Speedy Tigers perlu lebih berhati-hati dalam pertemuan dengan India yang berada di ranking ke-9 dunia tengah malam nanti. Kali terakhir bertemu India adalah pada 8 April 2015, menyaksikan The Speedy Tigers mencatat kemenangan 3-2 pada kejuaraan Piala Sultan Azlan Shah. Diharapkan skuad Tai Beng Hai mampu menyerap segera asakan India yang mara secara automatik ke Olimpik 2016 selepas kali terakhir layak pada tahun 2000 di Sydney, Australia.
Apapun kita ucapkan selamat berjaya kepada skuad hoki negara. Baiklah, kita tinggalkan perkembangan sukan. Jenazah penyanyi veteran Samsudin Lamin yang meninggal dunia pagi tadi selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Batu 20 Kuang tengah hari tadi. Sebelum itu, jenazah disembayangkan di Surau Kampung Setia Kuang. Turut kelihatan di Surau Kampung Setia dan tanah perkuburan beberapa rakan artis Allahyarham. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Kampung Setia Rawang akibat jangkitan paru-paru pukul 7.40 pagi tadi. Allahyarham yang berusia 76 tahun itu sebelum ini terkenal dengan lagu-lagu Melayu asli seperti Sri Siantan dan Titisan Embun Pagi. Sebelum ini Allahyarham pernah mendapat rawatan di Hospital Sungai Buloh setelah mengalami patah tulang pinggul akibat terjatuh di kediamannya dan turut mengalami komplikasi jangkitan kuman. Jika sebelum ini lukisan yang memaparkan bapa pemodenan negara iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad terpampang di dinding bangunan kedai 2 tingkat di lorong Jalan Pekan Melayu Alustar, kini wajah bapa kemerdekaan Malaysia iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pula dinukilkan untuk tatapan umum. Ya, visualnya mengakhiri pertemuan kita dalam Nasional 8 1 Julai. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Sama-sama kita saksikan.